Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 11 Januari 2022. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1 juta untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur pelancongan di Taman Bukit Tawau di bawah rancangan Malaysia ke-12. Projek itu telah dimulakan tahun lalu dan dijangka siap sepenuhnya pada Februari depan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin berkata, selain menaik taraf kemudahan infrastruktur, usaha kementerian kini meningkatkan promosi agar mampu menarik kedatangan pelancong kerana Taman Bukit Tawau ini memiliki kelebihan tersendiri. Tambah beliau, pihak Taman-Taman Sabah perlu fokus menaik taraf perkhidmatan dan kemudahan yang terbaik memandangkan taman tersebut merupakan tumpuan pelancong terutamanya dari sekitar Tawau. Datuk Jafri menyatakan demikian semasa melawat taman berkenaan di Tawau. Sehingga kini 2 projek di taman berkenaan dibiayai Kerajaan Persekutuan dan telah siap sepenuhnya, iaitu projek laluan pejalan kaki ke air terjun Taman Bukit Tawau dengan peruntukan berjumlah RM172,286 dan pembaikan platform melihat air terjun dengan kos sebanyak RM183,386. Sebuah lagi pusat rawatan dialisis bakal dibuka di Kota Kinabalu. Ia dijangka memulakan operasi tahun ini di bangunan milik Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS di Tebobon, Sepanggar. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, pewujudan pusat berkenaan bagi memudahkan rawatan pesakit yang berdaftar dengan bahagian zakat dan fitrah MUIS. Bagi menampung, membantu mereka untuk terlibat dalam dialisis ini. Sebelum ini kita sudah wujudkan di bangunan Wisma Majlis Ugama Islam Sabah, dan kita akan buka satu lagi di bangunan yang dimiliki oleh Majlis Ugama Islam Sabah di kawasan Sepanggar untuk memudahkan mereka yang memerlukan bantuan seumpama ini. Beliau ditemui media sempena Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan Kumpulan FGV Holdings Berhad bagi tahun 2020 kepada MUIS di Istana Seri Kinabalu. Penyerahan disaksikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin. Sementara itu, pengerusi kumpulan FGV Holdings Berhad, Datuk Zulkifli Abdul Wahab berkata, sebanyak RM3,226,291 zakat perniagaan bagi tahun kewangan 2020 diserahkan kepada MUIS. Keseluruhan bayaran zakat untuk tahun 2020 di FGV ini kita membayar zakat sebanyak 14.6 juta. Di seluruh Malaysia. Baik, perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 161 kes baharu positif COVID-19 malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 242,705. Daripada jumlah itu, 158 kes merupakan pesakit dalam kategori 1 dan 2, 1 kes kategori 3 dan 2 kes dalam kategori 4. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan berkata 31 orang atau 19.2% daripada jumlah pesakit baharu merupakan kanak-kanak bawah umur 12 tahun yang belum layak diberi vaksin. Ibu bapa dan golongan dewasa yang tinggal bersama kanak-kanak yang masih kecil diingatkan sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelak dijangkiti dan secara tidak sengaja menjadi pembawa virus ke rumah. Setakat kemarin, kadar kebolehjangkitan bagi Sabah naik ke 1.07 berbanding kadar kebangsaan 0.98. Sementara itu, seramai 219 pesakit COVID-19 sembuh mengatasi kes baharu. Sehingga kini Sabah merekodkan 7 zon kuning, 4 zon jingga dan 16 zon merah. Baik saudara, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Peningkatan kehadiran orang ramai ke Pusat Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK termasuk pusat swasta bagi mendapatkan dos penggalak COVID-19 menunjukkan perkembangan positif penerimaan masyarakat terhadap suntikan dos tersebut. Pengarah Pusat Perubatan Rafflesia Dr. Charanjit Singh berkata jumlah penerima dos penggalak di pusat berkenaan meningkat dengan ketara sejak 2 minggu lalu. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, jelas beliau, kebanyakan penerima datang secara terus ke pusat tersebut berbanding hadir melalui janji temu. Biasanya kita dapat 250 hingga 300. Tetapi 2 minggu ini kami dah naik dari 300 ke atas. Minggu dulu lebih dari 400 sehari. Berikutan sambutan menggalakkan itu, Dr. Charanjit menyarankan orang awam yang ingin mendapatkan dos penggalak secara terus terlebih dahulu menghubungi pihaknya bagi mengelak kesesakan sekaligus memastikan kelancaran proses pemberian suntikan dos tersebut. Sementara itu, rata-rata penerima dos penggalak yang ditemui yakin pengambilan dos tersebut dapat melindungi diri dan keluarga mereka. Kita ambil saranan daripada kerajaan untuk menguatkan imuniti tubuh kita dan untuk keselamatan kepada semua, terutama keluarga. Kami harap ini booster kan boleh protect kami yang bagus. Harap semua orang boleh dapat itu booster, boleh improve kami punya itu protecting lah. Datanglah secepat mungkin untuk kita mengelakkan wabak yang akan datang, supaya kita semua dapat mengelakkan daripada jangkitan kepada keluarga, kepada semua orang lah. Sebanyak 210 kit peralatan sekolah diserahkan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah PACU kepada ibu bapa murid Sekolah Kebangsaan SK Suang Punggur, Kota Belud. Sumbangan itu bagi meringankan beban ibu bapa menyediakan peralatan sekolah anak masing-masing yang telah kembali sekolah secara bersemuka bagi penggal 3 untuk sesi 2021-2022 sejak semalam. Ketika ditemui dalam majlis penyerahan kit tersebut, Ketua Pegawai Operasi PACU, Syifa Sarip menyatakan program ini juga bertujuan membina hubungan baik berterusan antara pihak sekolah dan penduduk kampung termasuk kampung berdekatan, Kampung Songsong dan Kampung Suang Kina. Kalau di PACU ni, kalau kita dah masuk satu daerah, dia bukan one touch lah. Kita tak nak program one touch, kita akan buat program berterusan sampai terbinanya lah tokoh-tokoh di sini, insya-Allah. Syifa juga memaklumkan PACU turut merancang mengadakan kelas mengaji Raudatul Hufaz secara percuma yang menekankan modul akhlak dan jati diri. Tuisyen ummah berkonsepkan akademik dan sasiah diri serta anjung insyirah iaitu pusat pendidikan masyarakat. Sementara itu, Naib Timbalan Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Suang Punggur, Rosman Sioh menyambut baik program seumpama yang amat bermakna kepada ibu bapa dan murid. Masyarakat kampung pun dapat maksudnya manfaat dari segi bantuan ini yang mana mereka tidak perlu lagi membeli barang-barang yang telah disediakan oleh pihak PACU ini. Selain peralatan sekolah, kit ini turut mengandungi Al-Quran dan terjemahan serta buku laporan. Ya, program Jualan Keluarga Malaysia PJKM di Kinabatangan mendapat sambutan menggalakkan. Berlangsung selama 2 hari bermula pukul 9 pagi, pelbagai jenis barangan asas dijual termasuk gula, minyak masak, tepung gandum dan sayur-sayuran. Rata-rata pengunjung yang ditemui menggesa program tersebut diadakan lebih kerap, khususnya di kawasan luar bandar bagi membantu golongan berpendapatan rendah. Program ini bagus, tapi kita harapkan lebih lama, banyak hari, bukan 2 hari saja. Kita dapat RM2.40, tapi esok tetap kita guna yang, sebab minyak susah, terpaksa kita guna yang harga RM6. Kalau pendapat saya lah, okey. Sebab dia kira macam menggalakkan orang membeli dengan yang anulah barangan yang diadakan sekarang ni lah, keperluan asas. Harganya pun berpatutan jugalah. Kira murah lah, murah dari yang harga biasa lah. Ya, bagi pandangan saya bagus diteruskanlah. Ya, untuk membantu orang yang memerlukan minyak yang seperti ini kan. Misal di kedai-kedai macam tiada berjual macam begini sudah. Yang botol tu yang berapa kilo tu. Jadi orang tidak mampu. PJKM menawarkan harga barangan asas lebih murah antara 15 hingga 20% daripada harga pasaran.
Seorang lelaki dikhawatiri hilang semasa menangkap ikan di kawasan muara sungai Kampung Lubuk Western, Tanjung Beaufort pagi semalam. Lelaki berkenaan dikenali sebagai Zulkifli Jambul, berumur 43 tahun. Dalam kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, Balai Bomba dan Penyelamat Beaufort menerima panggilan berhubung perkara itu pada 8.22 pagi. Operasi mencari dan menyelamat SAR diaktifkan meliputi kawasan 2 radius dari jarak pos kawalan tempat kejadian. Operasi turut dibantu PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Pasukan Bomba Sukarela. SAR ditangguhkan 6.25 petang dan akan disambung semula hari ini. Sabah FC menolak permintaan sebuah kelab Liga Serbia yang mahu mendapatkan khidmat pemain sayap Indonesia Sadil Ramdhani yang kini menjadi pemain import Sabah FC. Permintaan kelab berkenaan ditolak kerana masa untuk mencari pemain lain bagi menggantikan Sadil untuk kota pemain import Asia terlalu suntuk. Pengurus pasukan Sabah FC Marzuki Nasir berkata Sadil juga turut menyatakan komitmen untuk bersama dengan Sabah FC dan akan menjalani latihan pada 13 Januari ini selepas menjalani kuarantin wajib di ibu negara. Kita ada menerima permohonan daripada satu kelab daripada Serbia untuk kita melepaskan Sadil Ramdhani. Tetapi kita menolak permintaan mereka disebabkan mereka ingin Sadil dilepaskan secara percuma. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas meninjau sesi latihan di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Mengenai persiapan Sabah FC bagi menghadapi Liga Malaysia musim 2022, Marzuki berkata persiapan berjalan lancar dan semua pemain dilihat semakin bersemangat dan serasi walaupun ramai pemain baharu diserapkan dalam skuad berkenaan. Beliau juga optimis kehadiran pemain muda dan berpengalaman dalam pasukan Sabah FC diyakini mampu memberi saingan sengit dalam aksi Liga Malaysia musim ini. Sementara itu, 3 pemain baharu Sabah FC iaitu Badrul Bakhtiar, Rizal Kazali dan Dominic Tan yang buat kali pertama menjalani latihan bersama pasukan Sabah FC semalam menyatakan fokus untuk menaikkan kembali zaman kegemilangan Sabah FC. Saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Terus patuhi SOP elak penularan jangkitan COVID-19. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.